Me
يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyediakan makanan untuk puasa bagi orang. Ada satu kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Mubarak. Kerana suatu hari datang sebuah yang sakit datang kepada Abdullah bin Mubarak. Kalau tidak sakit dia kudis dan anak itu lelaki yang penyakit dia jumpa ramai ahli perubatan tapi tak dapat nak ubat penyakit. Macam-macam ubat dah dia telah makan, macam-macam rawatan tradisional dah digunakan. Maka kata Abdullah bin Mubarak, kau pergi satu kampung dan ganikan telaga kepada mereka. Sesungguhnya mereka sangat-sangat membutuhkan air. Maka bila lelaki ini dengar Mubarak tidak mengganikan telaga untuk mereka kampung tersebut, dan tak lama kemudian penyakit yang berasal dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang meringankan daripada orang mukmin satu kesusahan daripadanya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan di hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Kita di dunia ini Muslim dan sebagainya, dan tidak ada siapa yang bila akan mati ini walaupun tetapi perlunya cinta juga memang setiap orang ini dia akan mati. Nama tu apa nak curang yang pribadi kita macam ada important mati ada untuk sama dan macam ada komat kiamat mati ada ya dunia ada sebab saya doa supaya sehat bersama keluarga, cemerlang hidup dunia dan akhirat.
para pelajar. Kekurangan dana pembinaan bangunan ini perlu agar agar lancar dan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya ingin memaklumkan kepada anda anak-anak kita yang belajar tahfiz ini, bonus kepada ibu bapa akan diberi oleh Allah dengan memakai mahkota curahnya sebagaimana curahnya matahari berwarna dalam gelap. Maka kami dalam suasana curah bulan anak kamu hafal Quran boleh sebab perkara ini besar masa depan kita dan cuba kita laporkan untuk agar ceriknya susuk diri famili negara untuk kepentingan selepas mandi kumpul kita muslim zakat yang gelap panas dan sepi dalam suasana anak-anak dan kita juga ada bonus untuk hari kiamat boleh sebab makan minum kain pakar tangguh kita di hari akhirat perlu pada kita bina di hari ini harta kamu ialah impak kamu akhirat kamu wakaf kamu dan cakapnya kita adalah orang yang cerdik. Orang yang cerdik adalah orang yang berjaya memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat. Sabda baginda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, orang yang cerdik, orang yang sentiasa bermuhasabah, orang yang siapkan bekalan untuk dibawa ke negeri akhirat. Jadi sahabat-sahabat, kita kena sedar, dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat yang kita akan tinggalkan. Jom sama-sama kita pindahkan harta dunia kita ke negeri akhirat. Jadi sahabat-sahabat nak kaya, jom impakkan harta kita. Sama-sama kita kongsi rezeki, pindahkan harta dunia kita ke negeri akhirat. Semua sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada malam ni. Alhamdulillah boleh sama-sama kita bertemu dan berkumpul walaupun dalam media online. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah sekalian dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut perkongsian saya pada malam ni, boleh tak saya nak tahu suara saya dengar ke tak? Suara saya ni jelas ataupun tidak? Kalau jelas, alhamdulillah. Kalau tak jelas, kena ejah lah. Kena ejah. Dengar boleh, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya kasihi Jawatankuasa Program, sahabat-sahabat daripada Mahat Tahfiz Nikmatillah, para ustaz-ustazah, tuan guru, datuk-datin, tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi syukur pada Allah kerana diberi kesempatan, ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita sama-sama bertemu dan berkongsi cerita berkaitan dengan Ramadan, insya-Allah yang tak lama dah nak bertemu dengan kita. Mudah-mudahan Allah takdirkan, rezekikan kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Tuan-puan rahmati Allah sekalian, salam perkenalan daripada saya, nama Afiq Syazwan, orang Kelantan juga. Mungkin ada yang tak pernah berjumpa kita. Salam perkenalan, salam ukhuwah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam kebaikan. Tajuk diberikan kepada saya pada malam ni, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Ibrah Sya'ban agar Ramadan berbuah takwa. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, saya kita panggil seorang motivator. Banyak saya dijemput ke korporat, sekolah dan sebagainya, masjid dan sebagainya. Mungkin gaya penyampaian saya sedikit berbeza dengan ustaz-ustaz yang lain. Mudah-mudahan kita boleh sama-sama berkongsi, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, sekarang ni memang orang setengah sibuk di masjid. Undangan saya pun banyak berkaitan dengan Ramadan sebab orang sibuk nak sambut Ramadan. Orang sibuk nak sambut bulan Ramadan. Dan tajuk pada malam ni, agar Ramadan berbuah takwa. Allah Rabbi. Satu tajuk yang sangat baik dan itulah tujuan Ramadan, takwa. Takwa daripada perkataan waqa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 258 kali dalam Quran. Subhanallah. Perkataan air dalam Quran tak banyak. Tak sampai lah ratus-ratus, 30 lebih kata silap saya. Perkataan malas daripada kakak salah 2 kali je Allah Taala sebut dalam Quran. Tapi takwa daripada kata waqa ni 258 kali. Nak bagi tahu kepada kita bila diulang dan diulang oleh Allah Taala kerap kali dalam Quran satu perkara yang cukup penting dalam hidup kita. Dan Ramadan, masya-Allah, rahmati Allah sekalian. Malam ni kita tengok nilai Ramadan, apakah persiapan yang kita nak buat dengan Ramadan dan apa yang kita boleh ambil pengajaran Ramadan. Tuan-puan mungkin biasa dah dengar cerita Ramadan, bila datang bulan Ramadan orang akan baca suratul Baqarah ayat 183. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang beriman, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang beriman. Siapa yang beriman tu? Kita lah. Tuan-puan kena rasa ayat tu untuk kita. Kalau kita dalam kelas kan, dalam kelas, kita panggil anak murid kita. Dalam perhimpunan, orang panggil. Dikata 5 amanah, bangun. Dikata 5 bersih. Kalau kita kelas bersih, dikata 5 bersih, bangun. Oh, kelas aku tu. Kita rasa, oh, panggil aku. Bila Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, kita rasa tak kita Allah Ta'ala panggil? Allah Rabbi. Ni cerita mula-mula sekali. Itu poin pertama, tuan-tuan rahmati Allah. Biar kita berasa Allah Ta'ala panggil kita.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita rasa aku tu takut-takut tak rasa. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas kaum orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebab Allah Ta'ala guna perkataan la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu ni bertakwa dengan puasa. Allah Ta'ala tak kata bila mu puasa, mu mesti jadi takwa. Tak? Allah Ta'ala mudah-mudahan kamu jadi takwa. Allahu Rabbi. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan Ramadan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mana-mana orang yang puasa man shama Ramadana imanan dengan penuh keimanan wa ihtisaban mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini selalu kita dengar akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Subhanallah. Tuan-tuan rahmati Allah, mungkin saya nak mengajak tuan-tuan sekalian dalam satu dimensi perbincangan yang sedikit berbeza dengan sebelum ni. Bukan kita nak bincang pengertian puasa, semua orang tahu tak, kita selalu dengar. Kita nak melihat satu cerita berkaitan dengan Ramadan, satu cerita. Cuma sebelum cerita Ramadan ni, suka untuk saya mengajak tuan-tuan dengan satu analogi. Analogi bagaimana? Bila saya tanya tuan-puan setuju tak dengan saya? Manusia ini bertindak berdasarkan nilai yang diberikan pada sesuatu perkara. Baik. Sini majoriti mungkin orang Kelantan. Bila saya sebut tuan-puan sini suka tak makan budu? Mungkin kat sini tuan-puan, sini ada tak kalangan kita tak boleh makan budu? Ada, walaupun sama-sama orang Kelantan, sama-sama budu Cak Tereng, sama-sama mak ayah yang sama, duduk rumah yang sama, ada adik-beradik kita tak boleh makan budu. Ada orang, budu tu penambah selera. Lagi bulan Ramadan, tak ada budu, tak boleh dia. Lagi-lagi ayah-ayah kita, tuk-tuk kita kan. Ada orang tak boleh makan budu. Walaupun budu Cak Tereng hak tulah. Bapa budu hak tulah, tapi ada orang boleh tak boleh. Ada orang boleh makan poya. Minta maaf lah. Saya analogi saya makin ni. Mungkin anda tak makan lagi kan. Minta maaf banyak. Mungkin tak ada poya. Tempoyak tu ada orang boleh makan budu, tak boleh makan poya. Ada orang bila makan poya, dia rasa selera sangat makan nasi, tua duduk depan pun tak sedar. Dia tak sedar ada bertua kat depan. Sedar, nak bagi tahu sedarnya tempoyak. Ada orang walaupun dia suka makan budu, tak boleh bangun poyak. Tengok botol poyak pun rasa mutah. Setuju tak tuan-tuan? Allahu Rabbi. Nak bagi tahu tuan-tuan, kenapa poyak yang sama tapi respon berbeza-beza, tuan-tuan. Nak bagi tahu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, nilai manusia ni bertindak berdasarkan nilai yang diberikan oleh dia pada sesuatu perkara. Saya bagi contoh, saya nak bagi tuan-tuan faham satu perkara. Contoh tuan-tuan bayangkan kita dalam dewan, dalam masjid ke dalam dewan. Contoh ni kita macam seminar. Bila saya offer pada tuan-tuan sekalian, ada tak kat sini nak duit 50 sen, saya nak bagi. Mungkin tuan-tuan akan tengok saya keluar duit 50 sen. Apalah ustaz ni. Zaman sekarang masuk tandas pun dah RM1. 50 sen. Okey, saya kata siapa nak 50 sen, sila datang ke depan. Mungkin tak ada orang bangun. Saya kata tak apalah, tak nak 50 sen. Saya keluar RM1. Ada tak nak RM1 ni? Mungkin tuan-puan akan tengok, ustaz, takkan piyah je. Direkut je nak bagi RM1 kan. Mungkin orang takkan bangun datang ke depan. Bila saya keluar RM5, saya keluar perlahan daripada poket saya RM5. Siapa nak duit RM5 ni? Mungkin adalah budak kecil seorang bangun. Padanlah dengan level dia. RM5. Lepas dah makan nasi esok. Lepas dah beli nasi baru bagi esok kan. Bila saya keluar RM10, orang lain pula. Tadi masa saya kata 50 sen, dia kejar mata. Bila saya buat RM10, dia buka mata sebelah. Bila saya kata RM50, akan berlari orang dalam bilik. Akan berlari orang dewan tu serang saya sebab berebut. Mungkin berlaku aksiden depan saya. Bila saya keluarkan RM100, siapa nak duit depan saya ni cepat. Mungkin akan berlarilah orang sebab nak duit RM100. Tuan-tuan rahmati Allah. Kenapa 50 sen orang tak bangun? Kenapa RM100 orang bangun? Kita tuan-puan tolong komen. Saya nak tahu juga. Tuan-puan faham tak cerita saya ni? Tak nak syok seorang pula. Saya nak kaitkan dengan Ramadan. Tuan-puan, kenapa 50 sen orang tak bangun?
Kenapa RM100 orang berlari? Okey, bertumbuklah depan saya. Oh, aku punya aku dulu. Tuan-puan. Tuan-puan rasa kenapa? Kenapa 50% orang bangun, tak bangun? RM100 orang bangun. Kenapa? Tak ada saya syok seorang pula cakap ni kan. Allahu Rabbi. Sebab orang tengok nilai Ustaz. Subhanallah. Allahu Rabbi. Betul, tepat sekali. Nilai yang berbeza. 5% nilai kecil bagi kita. Betul, 5% nilai tak besar. Tetapi RM100 nilainya berubah. Nilai yang besar. Setuju tak tuan-puan saya kata manusia itu bertindak berdasarkan nilai yang dia berikan pada sesuatu perkara. Contoh tadi, ada orang tak suka makan budu. Mungkin dia ada pengalaman yang tak seronok dengan budu ni. Makan budu naik jerawat, presto, gatal muka dan sebagainya. Nilai budu bagi dia tak bagus, tak enak. Dan menyusahkan dia. Ada orang nilai budu bagi dia, Allahu Rabbi. Tak ada lauk lain pun tak apa. Budu dengan nasi putih panas-panas pun 2 pinggan. Atuk kita, cuba letak chicken chop, lamb chop dengan budu, dengan peta, dengan pucuk jenerik. Allahu Rabbi. Dia tak sentuh lah ikan chicken chop tu. Sebab nilai budu pada dia sangat tinggi berbanding chicken chop. Allahu Rabbi. Sebab tu nak bagi tahu. Setuju tak tuan-puan? Manusia ni, dia bertindak berdasarkan nilai yang diberikan pada sesuatu perkara. Saya pun nak tanya, apakah nilai azan dalam kehidupan kita? Apakah azan, nilai azan, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang azan. Apakah nilai azan dalam kehidupan kita? Di mana kita saat azan dilaungkan? Di mana kita saat azan dilaungkan? Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana kita saat ketika itu? Tengah masuk dapur pada suami, tengah gaul nasi nak suap. Sebab tu, manusia itu bertindak berdasarkan nilai yang diberikan pada sesuatu perkara. Allahu Rabbi. Ustaz, saya bila azan duduk tidur. Bila orang memberikan nilai azan tu besar, dia akan meninggalkan semua perkara dalam hidup dia. Dia akan fokus kepada panggilan azan tu. Dia dah susun dah hidup dia untuk dia tepat respon kepada laungan azan. Sebab bagi dia tiada panggilan yang lebih mustahak berbanding panggilan Allah. Manusia itu bertindak bergantung kepada nilai dia berikan pada sesuatu perkara. Allahu Rabbi. Tuan-puan, ni muhasabah untuk saya lah juga kan. Tuan-puan, di manalah saya ketika azan dilaungkan? Pergi tak masjid? Allahu Akbar. Apa yang telah dijanjikan oleh kawan-kawan kita sehingga kita mendahulukan dia berbanding panggilan azan? Apa yang telah dijanjikan oleh anak-anak kita sehingga kita dahulukan dia berbanding panggilan azan? Allahu Rabbi. Sebab tu manusia ni bertindak berdasarkan nilai yang dia berikan pada sesuatu perkara. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, apakah nilai Ramadan kepada kita? Allahu Akbar. Apakah nilai Ramadan? Allah, saya akan sebut benda ni rasa nak sebut selalu. Sebab apa, tuan-tuan? Kita duk cakap pasal Ramadan malam ni. Bila tentu siapa ni? Kita Ibrah Sya'ban menuju agar Ramadan berbuah takwa ni. Kita, saya ni yang bercakap malam ni sama-sama, tuan-tuan. Bila tentu siapa ni? Yang menganjur program, benda tentu sampai. Doalah pada Allah. Dia bercakap pasal Ramadan, tengok tak sampai. Allahu Akbar. Apa nilai Ramadan kepada kita? Allah Ta'ala macam-macam bagi Ramadan. Buat kerja sikit, upah banyak. Ramadan ni, kerja sikit, upah banyak. Orang Kelantan sebut, ujian sikit, lecuh banyak. Buat kerja sikit, upah banyak. Ibadat sunat, balas dengan ganjaran. Ibadat wajib. Buat amalan wajib, balas sehingga 700 kali ganda di sisi Allah. Macam-macam. Waktu malam Lailatul malam Al-Qadar, waktu Al-Quran, ada pengampunan pada api neraka, waktu rahmat dirantai iblis. Ini cerita apa ni? Ini cerita apa Ramadan ni? Sehingga Allah Ta'ala mari bagi pada kita Ramadan. Sahabat rahmat Allah sekalian. Ramadan ni Allah Ta'ala syariatkan pada tahun kedua hijrah. Ketika Rasulullah SAW berada dekat Madinah. Rasulullah berada dekat Madinah. 13 tahun di kota Mekah, tak ada lagi syariat puasa. Tahun kedua hijrah, puasa disyariatkan. Dan tahun ke-11 hijrah, Nabi SAW wafat. Bermakna Rasulullah ni sempat 9 kali dengan Ramadan. Allahu Rabbi.
Tuan-puan, Ramadan ni sehingga Allah Ta'ala tutup pintu neraka, buka seluruh pintu langit, pintu syurga, rantai iblis dan syaitan, apa lagi? Allah Ta'ala beri waktu mustajab doa, macam-macam ganjaran cerita ni daripada bangun tidur ni Ramadan ni. Cerita apa ni Allah Ta'ala nak bagi pada kita? Tuan-puan, kalau saya tanya pada saya, cerita apa ni Allah Ta'ala sayang kepada kita? Ni cerita syurga neraka aku yang Allah Ta'ala sayang sangat pada aku. Sehingga Allah Ta'ala ni, kata bahasa kita buat satu projek sebulan ni, Allah Ta'ala memang nak sungguh aku ni mudah buat amalan. Allah Ta'ala mudah nak ampun dosa. Allah Ta'ala mudah nak mustajab doa. Allah Ta'ala nak mudah kita buat amal. Allah Ta'ala nak mudah kita tolong orang. Allah Ta'ala nak mudah kita jadi baik. Allahu Rabbi. Sebab tu nilai Ramadan pada kita ni apa? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, bila datang Ramadan ni, Rasulullah sebut dua respon daripada manusia. Pertama, orang beriman dengan seronok sungguh dengan Ramadan. Yang kedua, orang munafik yang rasa serabut dengan Ramadan. Allah, puasa pula dah baru, puasa tahun lepas. Dia rasa serabut selalu dengan Ramadan. Ini satu perkara yang kita kena tengok kita di mana. Sebab tu kita akan tanya, apakah nilai Ramadan dalam hidup aku? Pasal apa Allah Ta'ala ni buat satu bulan yang mana bulan ni tak boleh makan tengah hari. Allahu Rabbi. Tak boleh makan tengah hari walaupun beras kita, duit kita, nasi kita tak curi nasi. Tak boleh makan, haram dan berdosa. Allah, tak boleh makan tengah hari ni. Allah, projek Allah Ta'ala pelik. Orang yang ada pasangan tak boleh nak bersama dengan isteri waktu tengah hari. Bini kita kan? Tak boleh juga. Makanan kita tak boleh juga. Pelbagai perancangan Allah buat dalam bulan Ramadan, tiba-tiba kita tak rasa apa-apa. Allahu Akbar. Siapa kita, tuan-tuan? Siapa kita nak respon begitu kepada anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Allahu Akbar. Sebab tu kita tanya hati kita, ya Allah, Ramadan mari. Apa perasaan kita? Apa respon kita? Apa persiapan kita? Tuan-tuan, Ramadan nak mari dah. Nak dapat takwa. Allah, kita perenung. Bila disebut Ramadan kepada kita, apa nilai Ramadan? Tadi ada orang sebut Ramadan, dia mikir nak sahur makan apa. Dia sibuk dah. Sahur nak makan apa, menu apa panjang-panjang nak buat. Dia sibuk dah. Masuk dia Rejab, masuk dia Syaban, dia mula bincang. Abang nak makan apa Ramadan ni, Allah takut. Dia sibuk ke makan. Pada Allah Ta'ala ulang 258 kali berkaitan dengan taqwa dalam Quran. Tapi dia sibuk ke makan. Ya Allah, nak sahur lauk apa? Saya bimbangnya tak lalu makan. Bimbangnya saya tak selera makan. Dia sibuk hatulah kita. Ramadan nak sibuk, baju raya tak beli lagi. Kita. Allah. Kalau cakap benda ni rasa malunya dengan Allah. Ya Allah, malunya dengan Allah. Ya Allah, aku. Ya Allah. Ramadan ni jadi benda lain. Aku ni sambung Ramadan dengan benda lain. Duk fikir nak makan apa. Duk fikir nak beli baju raya bila. Kuih apa nak buat. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Tuan-puan, Ramadan ni ibarat sukan Olimpik. Kalau banyak-banyak sukan peringkat negara, peringkat dunia sebagainya, sukan Olimpik lah paling tertinggi tuan-puan kalau atlet. Sebelum pergi Olimpik ni, orang buat persiapan, tuan-puan. Orang buat persiapan. Orang buat, kalau atlet lari jarak jauh, dia buat latihan awal lagi. Bukan hari ni sukan Olimpik, hari ni baru berlatih, bukan. Dia berlatih awal lagi, tuan-puan. Setahun sebelum Olimpik dah berlatih dah. Dengan larinya, jaga makanannya, jaga tidurnya, dietnya, makanan pun pilih makanan tak berminyak, tak boleh makan petang. Atlet ada persiapan, ada jurulatih. Ada idola dia, atlet nak masuk sukan Olimpik ni. Kerana sukan Olimpik ni sukan yang diidam-idamkan oleh semua atlet, tuan-tuan. Sebab peringkat paling tinggi dalam dunia, sukan Olimpik. Jadi pelbagai persiapan yang dibuat. Bayangkanlah masuk sukan Olimpik, lari jarak jauh, lari 100 meter tapi tak bersedia. Tahu-tahu esok nak pergi sukan Olimpik. Tak naik kapal terbang kerajaan atas Malaysia atas, kita pergi sukan jarak jauh contoh. Lari 100 meter contohnya. Agak-agak apa berlaku pada kita. Baru nak berlari. Orang lain dah 3 tahun berlatih.
kita tak buat apa-apa. Masuk balapan, orang tembak pistol. 1, 2, 3, kita pun lari. Bila kita berlari, agak-agak apa berlaku pada kita, tuan-puan? Agak-agak apa berlaku? Akan penat. Akan apa lagi? Akan semput. Akan pitam. Mungkin boleh mati sebab heart attack. Sebab pernafasan tak sempat dengan pernafasan jantung kita tak biasa. Begitu juga dengan Ramadan, tuan-puan. Ramadan, sebulan ni kita nak puasa ni. Apa persiapan kita? Apa persiapan kita nak berlari dalam bulan Ramadan ni, tuan-puan? Ramadan 30 hari semua orang masuk. Ramadan, kata ulama kita ni dia buat analogi pada kita. Ibarat kamu diberi satu guni dilepas dalam kebun yang ada pelbagai tanaman yang cukup hebat, yang cukup lazat, tanaman-tanaman yang cukup segar, yang kamu diberi peluang untuk kutip semua buah-buah dalam kebun. Ada orang kata ulama, dah lepas satu guni dia isi. Lepas satu guni. Tapi tak sampai 30 Ramadan dengan guni-guni hilang, tuan-puan. Allah. Ada orang masuk Ramadan tak keluar. Sebab apa? Meninggallah Ramadan. Ada orang masuk dengan guni kosong, keluar pun dengan guni kosong. Kita buat persiapan tak nak masuk Ramadan tak? Allah. Bila tanya soalan ni, Allah tanya kita esok-esok, mu ni betul kau tunggu Ramadan? Kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, aku nak masuk Ramadan. Allah Ta'ala kata tipu je mu ni. Persiapan tak buat. Nah, dia sibuk nak beli onde-onde tu lah. Nah, dia sibuk moreh tu lah. Tak buat persiapan. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ini teguran untuk diri saya lah. Allah Akbar lah. Ramadan hari baru nak puasa. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, kata ulama, bila nak masuk Ramadan ni, sebab tu ulama kita tuan-tuan, 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa dah. Ulama kita dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami masuk Ramadan ya Allah, sebab dia tahu nilai Ramadan. Macam tadilah manusia ni bertindak berdasarkan nilai yang diberikan kepada sesuatu perkara. Ada orang Ramadan ni perkara biasa dalam hidup dia, tak rasa apa. Puasa macam ramai-ramai gitulah. Solat tarawih, ada buka puasa, ada sahur, ada makan tengah hari. Lepas tu main bunga api, lepas tu hari raya. Begitulah kehidupannya bertahun-tahun. Dah sibuk Allah, cucu kita balik dah raya tahun ni. Dah sibuk tu. Tak ada satu agenda yang besar. Ya Allah, tahun ni dapat dah takwa ya Allah. Maksudnya nangis-nangis. Sebab tu ulama kita 6 bulan sebelum Ramadan doa. Buat persiapan. Persiapan apa nak buat kata ulama? Kita kena buat persiapan hati. Allahu Akbar. Persiapan hati dapat. Hati yang macam mana? Hati yang telah bertaubat kepada Allah. Sebelum Ramadan dah bertaubat dah. Dalam Sya'ban ni, dia telah melazimi hati yang bertaubat. Solat tu nak taubatnya, zikir taubatnya, amal-amal untuk bertaubatnya. Sama persiapan hati. Allah, tak ada dah nak dendam, nak memarah orang, memaafkan semua orang yang menzalimi kita. Hati yang lapang. Qalbul salim kita panggil, hati yang sejahtera. Masuk Ramadan dengan penuh persiapan. Allahu Akbar. Persiapan hati, tak ada rasa nak buang dah semua benda-benda yang mazmumah dalam hati kita. Rasa dia, rasa takabur, rasa sum'ah, rasa nak tunjuk ke orang, tak rasa dah. Allah Ta'ala, dia buat persiapan hati dah. Persiapan pertama. Bukan persiapan nak sahur apa, bukan menu apa. Allah, saya lah tu apa, kan? Kadang-kadang lupa. Allah tahu kita ni serius ke tak serius masuk Ramadan. Allah tahu. Tak boleh nak bohong, pakai kopiah, pakai jubah, berlabuh pakai apa. Allah tahu hati kita tu apa. Kita serius ke tak serius masuk Ramadan. Lepas tu, kalau kita tak persiapan, kita dapat takwa tu. Allah. Kita masuk Ramadan ni sebab terpaksa je. Tak ada rasa cinta. Allah, saya lah tu tak paksanya lapar ya. Allah yang tahu lapar. Kan? Persiapan hati kita. Hati macam mana? Hati yang sebenar-benar hamba, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tahu tak? Ramadan ni kita akan dapat takwa. Al-Quran, Ramadan ni turunnya Quran. Sebab tu Ramadan ni Rasulullah paling banyak baca Quran. Bahkan tadarus dengan Jibril, tadarus dengan para sahabatnya, dan lagi dalam solat Rasulullah pun Rasulullah memanjangkan bacaan Quran dalam solat bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Nak bagi tahu kita
Bila nak tahu tak tuan-puan satu benda, untuk dapat takwa ni tuan-puan, Allah Ta'ala ni, dia bagi kepada kita satu jawatan yang paling tinggi di sisi Allah untuk dapat takwa. Tuan-puan tahu tak jawatan apa? Tak. Bukan CEO Megah Holding kan. Bukan kita panggil bos sebuah syarikat, bukan. Apa jawatan tertinggi kat negara kita? Jadi Pertua Agong kan. Tuan-puan, Ramadan, Quran akan bermanfaat kalau kita dapat jawatan tu. Kita akan dapat takwa, tuan-puan. Allahu Akbar. Tuan-puan, iaitu kita menjadi hamba Allah. Hati yang sentiasa sujud kepada Allah. Kita akan dapat takwa. Kita akan dapat barakah Quran. Kita akan dapat rahmatnya Quran. Kita akan dapat rahmatnya, barakahnya Ramadan kalau hati kita hati hamba. Bukan hati Tuhan. Bukan hati sombong. Bukan hati yang rasa pandai. Bukan. Hati hamba, tuan-tuan. Allah. Sebab tuan-tuan, Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala turun satu ayat yang cukup menarik dalam Suratul Kahfi. Satu contoh saya nak bagi. Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Kahfi yang kita baca. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Anzala ala abdihi alkitab. Allah Ta'ala guna perkataan abdi. Kalau ayat tu Allah Ta'ala tak guna perkataan abdihi pun dah comel dah kata ulama. Anzala ala alkitab. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan alkitab, yakni Quran. Pun dah comel dah, tapi kenapa Allah tak anzala ala abdihi alkitab, kepada hamba-Ku kitab, yakni Al-Quran. Kata ulama kita tadabbur Quran, kita tadabbur dan tazakkur pada diri dia. Dia kata apa? Ulama kita kata apa? Manusia ni akan dapat manfaat Quran kalau jadi abdihi, jadi hamba Allah. Barulah dia akan dapat manfaat Quran. Bila manusia ni jadi hamba, barulah nasihat yang dia dapat ni bermanfaat pada dia. Pada malam ni kan contoh, atau mungkin kalangan kita, tahu, orang-orang hebat, tiba masuk majlis ilmu, rasa nak dengar aja ni cakap setara mana, hebat ke tak. Dia rasa, jadi tak jadi rahmat lalu. Nah, jadi kalau orang tu dia hebat, dia masuk, Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia, dia masuk majlis ilmu pun, ya Allah, aku tak pandai ya Allah. Semua ni hati seorang hamba. Tak semua kuriamu ya Allah. Malam ni nak dengar tazkirah ya Allah. Hati inilah hati hamba, barulah nasihat tu akan jadi manfaat pada dia. Barulah Quran tu jadi manfaat. Barulah Ramadan tu jadi bekah pada dia. Berbekas pada diri dia. Bila masuk Ramadan rasa tak ada dosa. Bila masuk Ramadan rasa tak nampak Allah. Tak cari takwa, tak cari baju raya, tak cari sarapan, tak cari sahur, tak cari moral. Allah. Dan itulah persiapan hati. Sebab tu jawatan paling tinggi dalam dunia ni adalah hamba Allah. Jadi hamba Allah. Kita pun tanya diri kita, aku ni hamba siapa? Hamba siapa? Hamba duit ke? Hamba kita buat ni, orang puji kita senyum, orang keji kita monyok kan? Kalau dalam program nak seorang sebut nama kita, kalau tak rasa monyok, rasa tak semangat, itu tak tuan-tuan. Allah Akbar. Saya lah tu kan, hati Allah yang bercakap ni, fasiknya hati kita. Munafiknya hati kita tuan-tuan kan. Orang tak puji dah, belutik je. Sebab apa kita ni masih bersandar pada manusia. Nak sangat orang puji, nak sangat orang puji. Orang bermesyuarat tak ingat ajak kita. Mengajulah kita. Sebab apa? Nak sangat orang puji kita, orang cara kita. Kita bukan nak cari Allah. Kan? Tapi bila hati hamba, orang kata apa pun. Ya Allah. Orang fitnah pun, dia tak apa ya Allah. Tak penting orang tahu aku betul. Yang penting tahu aku bertemu ya Allah. Ya Allah, orang fitnah aku ya Allah. Memang layaklah aku kena fitnah sebab aku banyak dosa. Gitu. Orang yang hatinya hamba Allah. Yang bercakap ni mudah tuan-tuan nak buat tu Allah. Tapi Allah kena mujahadah. Itu persiapan hati tuan-tuan. Persiapan ibadatnya. Ramadan ni pesta ibadat. Di Kelantan ni Allah ada Madinah Ramadan. Dan tempat tarawih di dataran. Jemput orang luar biasanya. Imam-imam Arab biasanya. Pesta Ramadan ada tadarus. Sebab tu almarhum Allah Akbar. Guru kita disebut, marah kita sebut bulan puasa. Jangan sebut bulan puasa, sebut Ramadan. Sebab puasa, orang yang nampak makan minum sahur saja. Bila sebut Ramadan, ada bakar, ada tazkirah, ada tadarus, ada qiyamul lail, ada tolong anak yatim, ada infak. Ada apa lagi? Ada majlis ilmu, ada majlis zikir, ada taubat, ada Allah macam-macam rahmat Allah Taala.
Jadi kalau masuk suka Olimpik tak berlatih tadi menyebabkan kita kapitan, sakit orang, mungkin mati, begitu juga Ramadan. Tak buat tadi persiapan hati. Sukanya Ramadan, tak jadi hamba Allah sungguh, dapat takwa. Ya Allah, aku ni banyak dosa sungguh. Ngakui silap diri. Ya Allah, orang lain lah ya Allah. Akulah paling banyak dosa, rasa kurang, rasa kekurangan. Itu persiapan hati. Jadi hamba. Yang kedua tuan-puan, nak dapat takwa ni agar Ramadan dapat takwa. Kalau masuk nak sombong, Allah. Dan yang kedua, persiapan ibadah. Oh, nak khatam Quran dengan Ramadan, sebelum Ramadan tak berlatih dah baca Quran. Sebab tak ada orang tu tak berlatih lagi masuk Ramadan, 10 hari pertama je sebenarnya. Lepas tu tak ada dah solat tarawih hilang habis. Sibuk tak mana? Orang nak buru Lailatul Qadar, dia duduk dekat kamdan. Jadi masalah. Dah. Okey, Ramadan Al-Mubarak, dia jadi Ramadan Al-Murtabah. Sibuk ke Makkah ke Moreh. Tak sebab apa? Tak buat persiapan. Rasa penat dah semayang banyak dah, 10 malam dah 20 rakaat ni. Dia patut berlatih kan. Jadi persiapan ibadah, solat sunat taubatnya, solat duhanya, baca Qurannya, infaknya Allah. Dan saya dah maklumkan program malam ni untuk tuan-puan yang infak. Allah Rabbi. Saya rasa teki sungguhlah tuan-puan. Infak ni Allah, perkataan daripada perkataan nafaqah. Dah. Infak daripada perkataan nafaqah. Munafik juga daripada perkataan nafaqah. Allah. Ulama kita tak ada apa tuan-puan. Kenapa? Kenapa? Mesti ada sebab lah Allah Ta'ala. Hebatnya Allah Ta'ala ni. Hebatnya bahasa Arab. Nafaqah, infak. Kan? Munafik, nifak. Nifak daripada nafaqah juga. Tuan-puan, munafik. Kan? Nifak. Allahu Rabbi. Nak bagi tahu apa? Sebab tu kita infak ni tuan-puan. Nak membenarkan keimanan kita kepada Allah. Bukan sebab nak kaya. Bukan. Abang orang, kenapa infak? Oh, saya dah cepat kaya, saya infak lah. Bukan, salah. Bukan pengertian sebenar infak. Infak, sedekah ini untuk membenarkan keimanan Allah. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu, infak ini untuk membersihkan hati yang munafik, kata ulama. Allah. Diceritakan pada zaman Nabi SAW, satu hari sebelum solat Jumaat, Rasulullah sebut, kita ada satu peperangan. Rasulullah minta infak daripada para sahabat. Kan? Lepas salat berjemaah, ada separuh sahabat turun tak infak. Jemaah pada masa tu, ada separuh infak. Jadi sahabat ngadu pada Rasulullah, Rasulullah ada orang infak tak infak. Rasulullah kata, mereka lah orang-orang munafik. Hubbud dunianya masih tinggi berbanding kecintaan kepada Allah. Sayang pada harta. Mereka mampu solat di belakang aku. Sebab mereka tak kena keluar modal, kata Rasulullah. Tapi bila mereka kena bagi harta mereka, mereka sayang harta-harta mereka. Allah. Sebab tu orang suka infak tau. Nak membenarkan keimanan kita kepada Allah. Nak membenarkan keimanan kita kepada Allah. Membenarkan keyakinan kita kepada Allah. Itu sebabnya infak. Allah Rabbi. Sebab tu orang suka buat infak ni mengikis sifat-sifat munafik. Dalam sayangkan harta. Persiapan ibadah tuan-tuan. Dah cari dah anak yatim. Orang ni dah cari dah anak yatim. Rejak Syaban sibuk dah cari anak yatim. Anak yatim mana aku nak rosak kepala. Anak yatim mana aku nak tajuk Ramadan. Anak yatim mana aku nak hantar pergi belajar Jordan. Oh, dah sibuk dah. Dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jalan oceh mana saya nak beli ni, nak bangun. Nak qiyamullah. Abang jom kita berlatih bang. Bulan Rejab Syaban. Kita bangun qiyamullah dulu. Baru kita tak terkejut Ramadan. Allahu Akbar. Kan? Dah puasa sunat dah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu persiapan ibadah. Sebab apa dia? Kenapa persiapan begitu? Ulama kita ni begitu teliti persiapannya. Oh, macam nak masuk Olimpik tadi lah. Sebab bagi mereka Ramadan satu, ya Allah. Sehingga Nabi-Nabi terdahulu nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Umur pendek. Allah Ta'ala tahu dah kita ni umur pendek, malas ibadat. Allah Ta'ala buat apa? Bagi Ramadan, bagi malam Al-Qadar, baik 1000 bulan. Bagi apa lagi? Buat kerja sikit, upah banyak. Allahu Akbar. Lepas tu, Allah Ta'ala buka pintu keampunan, tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Rantai pula syaitan ni, iblis ni. Ada juga buat tak tahu. Allah Akbar. Kita nak apa sebenarnya? Orang kalau tanya kita tak menengu malam-malam. Aku ni nak apa hidup aku ni? Nak kaya makan nasi 3 pinggan je sehari. Tak nak rasa hebat. Hari-hari tekan haji, setu kemaluan, basuh najis sendiri. Dah. Oh, nak rasa kuat, nak rasa hebat. Suruh orang sebut popular. Allah. Sebab tak jantung aku pun Allah Ta'ala beri. Dah.
Allah, rasa hina ke diri, rasa hina ke diri. Sebab itulah kita baru tahu. Sebab tu saya suka dengan tuan-tuan satu kata-kata pada Ustaz Wati Anwar, Allah Rabbi, menyentuh perasaan kita. Apa kata Ustaz? Dunia ni ibarat bangkai. Allah. Dah ambil dah, dia kata. Dia sedang fikir-fikir balik, betul juga. Dia kata, dia saya fikir-fikir balik dah bila Ustaz sebut. Dunia ni bangkai. Bangkai. Jadi kalau kita belajar bangkai, kita boleh makan bila sesat dalam hutan ataupun darurat, setakat-setakat kita untuk meneruskan kelangsungan kehidupan. Jadi atas dunia ni, kalau kita ambil makan sangat dunia letak dalam perut kita ni, teruk kita tau. Gitulah bahasanya. Setakat-setakat kita untuk teruskan kehidupan saja. Allah berarti. Itu persiapan ibadah, tuan-tuan. Persiapan ibadah. Persiapan diri pula. Banyaklah ulama kita sekarang persiapan diri. Kenapa buat persiapan ni? Supaya dapat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Dah, tuan-puan, mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Allahu akbar. Saya nak disebut. Takwa ni apa? Al-khawfu minal jani. Dah rasa dulu, dengan Allah Taala. Dah rasa takut dengan Allah Taala. Dah. Wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa tentukan Allah Taala. War ridha bil qalil, syukur redha dengan benda sikit yang Allah Taala beri sikit. Wal isti'dadu li yaumir rahim, buat persiapan kepada hari kembali kita kepada Allah. Itu takwa. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Takwa ni buat Allah Taala suruh, tinggal Allah Taala tanya lagi. Dan kata ulama, saya teringat kata-kata Tok Guru. Allah. Tuan-tuan semua ni penyambung legasi Tok Guru. Saya disebut oleh Tuan Guru Razi. Takwa ni saya masih ingat kata-kata Tok Guru. Tok Guru Aziz dia kata, takwa ni kesetiaan seorang hamba dengan Allah. Allah. Rasa kena tapar dah rasa. Dah. Kesetiaan seorang hamba kepada Allah. Rasa setia seorang hamba kepada Allah. Setia apa? Setia bertuhankan Allah. Kenapa kita hari ni rasa stres, rasa serabu, rasa macam-macam. Tak, rasa nak mengamuk, rasa down sebab tak setia dengan Allah. Banyak sembah Tuhan dalam hidup kita, sembah duit, sembah kata-kata manusia. Orang kata sikit, rasa down. Tak ada duit, rasa down. Bila ada duit 10,000, rasa hebat jalan. Tak sama dah jalan ada duit, tak ada duit. Dah, ada temenung, tak ada duit. Dah. Sebab sembah duit, tak sembah Allah Ta'ala. Sebab tu, sembah kata-kata orang. Orang kata macam-macam. Kita pun tutup Facebook, berhenti kerja, duduk dalam rumah. Dah, monyok. Sebab kata-kata manusia. Bila ditanya kepada kita, siapa beri rezeki pada kita? Allah. Siapa memberikan kita kesihatan? Allah. Siapa memberikan kita nafas? Allah. Siapa beri kita sakit? Allah. Siapa beri kita kesembuhan? Allah. Mulut kita sentiasa sebut Allah, tetapi hati kita munafik. Hati saya dah tahu Allah. Dah, mulut sebut Allah, tapi kenapa sangat terkesan dengan kata-kata manusia? Kenapa kita ni semangat tak semangat sebab benda-benda lain? Dah, Allah rasa downnya macam-macam. Orang kita sayang, kata macam-macam kat kita, fitnah kita pun meninggalkan perjuangan. Kita berjuang bukan sebab dia, sebab Allah. Sebab tu orang yang betul-betul nak Allah, dia akan merangkak juga. Dia akan buat juga. Dia akan terus berjuang. Walaupun dalam derita air mata. Sebab air mata itu mampu menghanyutkan dia ke syurga Allah. Sebab apa? Dia nak Allah je. Jadi takwa ni nak Allah. Ramadan ni, masuk Ramadan bukan nak colek. Bukan nak colek dia. Nak Allah, nak Allah. Masuk Ramadan, ya Allah. Kita takut sangat, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tengok kita. Tak pandang kita. Tak, patutnya kita doa, ya Allah. Ingat, mudahlah ya Allah. Izinlah kuat amalan ya Allah. Ya Allah, pasal hati aku, ya Allah, apa kering sangat ni ya Allah. Kenapa aku suruh orang sebut nama Allah aku? Aku sebut namamu ya Allah, tak bergetar hati aku ya Allah. Ni kita kena bimbang. Bimbang ya Allah. Tak apalah ya Allah. Kita tanya hati kita. Hati kita, persiapan kita. Sebab tu, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Allahu Rabbi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Dan Ramadan di bulan turun Quran, mukjizat terbesar dalam hidup kita. Mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebelum Ramadan
Ramadan yang lepas kita baca Quran biasa. Ramadan kali ni tadabbur ayat Quran. Tadabbur, berinteraksi dengan setiap huruf ayat Quran. Kalau saya sebut Al-Quran ni tuan-puan, tujuan Quran diturunkan bukan untuk kita baca semata-mata. Dah bagus baca Quran. Sebab Rasulullah kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf 10 ganjaran sebagai, tapi bukan tujuan baca semata-mata. Mesti dia ambil mesej itu, ditadabburkan. Kita nak tafsir, kita bukan ahli dia. Boleh buka tafsir-tafsir imam-imam yang sahabat kita ni. Kita tadabbur. Macam mana nak interaksi dengan surah Al-Fatihah. Baca bismillah, rasa dekat dengan Allah. Rasa Allah cakap dengan kita. Kita dapat mesej bismillah tu. Begitulah. Supaya Ramadan kali ni, itulah yang kita nak. Lebih baik amalan kita Ramadan yang lepas. Tak tahu kita dah hampir dah Ramadan. Tak tahu sempat masuk tak Ramadan. Tanpa rahmat Allah sekalian. Isunya Ramadan untuk Allah Ta'ala nak bagi hadiah takwa. Ramadan ni mana kita bergaduh, tuan-tuan. Carilah kawan-kawan kita yang kita bergaduh. Dah lama tak bercakap. Tuan-puan tolong minta hubungkan silaturahim. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita betul dan kita minta maaf rasa segan dah, rasa segan. Mintalah maaf, tuan-puan. Allah Ta'ala marah kita putuskan silaturahim. Allah Ta'ala marah juga Allah Ta'ala. Yang mana adik-beradik tak tegur adik-beradik. Yang mana yang ada masalah dengan mak ayah, baiki hubungan dengan mak ayah. Ramadan ni, baiki hubungan dengan Allah, baiki hubungan sesama manusia. Yang ada suami layan suami sungguh-sungguh. Yang ada isteri, jaga isteri sungguh-sungguh. Yang ada anak, jaga anak sungguh-sungguh. Yang ada jiran, jaga jiran sungguh-sungguh. Baiki hubungan dengan manusia. Baiki hubungan dengan Allah. Selama ya Allah, aku ni cakap je yakin. Aku ni buat yakin je mu jadi Tuhan. Dah, lazimi sebut raditu billahi rabba. Ya Allah, buat hatinya aku jadi hamba-Mu ya Allah. Buat hatinya aku ya Allah, buatmu jadi Tuhan aku ya Allah. Bila buat hati ni, reda ni, aku terima belaka ya Allah, segala takdir. Kita bagi berdamai dengan tegas ni takdir Allah kepada kita. InsyaAllah tuan-puan, Ramadan ni aku boleh takwa pada kita. Dah. Ramadan ni boleh takwa. Jadi kita duk siap bahan-bahan nak pulang, nak masuk Ramadan ni, macam-macam persiapan, dapat takwa je. Dah. Tak dapat baju raya tak apa. Tak dapat makan makanan kita nak pergi dia tak apa. Ni ada orang balas dengan suami isteri sebab tak dapat makanan buka puasa je. Dah. Terlebih masing ni sibuk dengan keluarga kita ni. Allah tahun ni kan agak-agak dapat takwa. Jadi isu takwa tu isu utama. Yang ada isteri yang tahun ni macam mana kita agak-agak Allah Ta'ala redha tak rumah tangga kita, takwa tak rumah tangga kita, abang ni takwa tak, tanya isteri kita tak. Kalau kita ni anak tanya mak kita, tuan-puan pegang tangan mak Ramadan, jangan tunggu hari raya. Orang kita tunggu hari raya minta maaf dengan mak dia. Sebelum masuk Ramadan pegang dah tangan mak ayah, yang ada mak ayah lagi tak, nak masuk Ramadan ni dah, adik abang kak le minta maaf dah dengan mak ni. Kita maaf banyak, pernahlah kata-kata Kak Lun penggurih hati. Redalah Kak Lun jadi anak walaupun banyak kekurangan. Terimalah Kak Lun. Puas hatinya. Seronok boleh masuk Ramadan ni, sesat urusan dengan manusia. Ada kawan kita dah lama tak tegur siapa. Assalamualaikum. Aku nak minta maaf dengan mu ni. Dulu kita pernah bermasam muka. Sampai hari tak tegur. Dah, maaf dah aku. Tiba-tiba dia tak maaf. Tak apalah. Urusan dia dengan Allah. Nah. Urusan kita Allah rasa leganya. Yalah aku tak maaf kamu, aku tak maaf kamu. Khalas. Cukup. Urusan kita dengan Allah dah selesai. Kita selesai dah hak kita dengan Allah. Tu nak maaf tak si maaf tu hak dia dengan Allah Taala. Dah, kita buat dah menghubungkan silaturahim. Ada adik-beradik yang kita rasa ada benda yang kita orang yang telah kita khianati, yang kita zalimi, janji-janji kita mungkiri, amanah yang kita khianati. Kita minta maaf dah, minta maaf molek. Buat persiapan sungguh tanpa masuk Ramadan. Allah puas hati. Buat persiapan sungguh-sungguh masuk Ramadan. Allahu Rabb. Tanpa rahmat Allah sekalian. Sebab itulah tanpa rahmat Allah sekalian. Ramadan Allah Taala macam-macam dah adil lah tuan-tuan. Kalau cerita malam ni kan. Man qama Ramadan, man shoma Ramadan. Ada surah apa ni? Al-Qadar, malam Al-Qadar dan sebagainya. Tuan-tuan, yang pentingnya tuan-puan, kita di mana ketika Ramadan datang, itu cerita dia. Dan kita dapat apa sebenarnya Ramadan? Dah, Nabi sebut celakalah. Dah, celakalah ketika Nabi naik mimbar. Nabi naik mimbar, Nabi kata amin, amin kepada orang yang ada
masa hayatnya, tapi dia ni derhaka pada mak dia. Antaranya juga Nabi Amikat adalah orang masuk Ramadan, tiba-tiba habis Ramadan, Allah Ta'ala tak ampun dosa dia, celaka dia. Allah. Siapa tahu tak celaka ni? Celaka ni tuan-puan. Kerana kalau kita tuan-puan, kawan kita kata, mu ni, saya aku paling celaka lah. Rasa kan tak? Rasa tak pedih tu. Contohnya kawan kita, contoh kawan saya panggil, Afiq. Nama saya Afiq. Afiq, aku sepanjang saya dengan mu lah, saya aku paling celaka. Sedih tak? Sedih tuan-puan. Allah. Sama-sama kita boleh celaka. Kita pergi sekolah kita, ada lampu himpunan, guru besar kita kata, ramai-ramai anak murid hamba, oh yang ni lah paling celaka. Allah tak. Rasa lagu mana? Allah. Rasa ya Allah mentaknya muka atas tanah. Tak. Rasa berah muka-muka. Tak. Dalam negeri kita, menteri besar kita, ni contoh tuan-puan dah. Dia buat langsung TV3, Sinar Harian. Tuan-puan rahmat Allah sekalian, hari ni hamba sebagai menteri besar anak umum ni. Inilah rakyat hamba paling celaka dalam negeri Kelantan. Rasakan tak? Allah, aku boleh celaka. Orang rasa teruknya. Allah, teruknya aku ya Allah. Tak, rasa teruknya celaka. Ni Allah Ta'ala kata kita celaka. Allahu Akbar. Sebab tu apa celaka ni? Masuk Ramadan, suka-suka jadi adat saja, suka-suka tak rasa nak ibadah. Hati jadi kering, tak ingat Allah Ta'ala. Masuk Ramadan, rasa perlu kesal. Lambatnya nak habis Ramadan. Hati-hati. Lambatnya nak habis Ramadan. Allah baru 10 hari. Allah serabut. Dia serabut waktu. Jangan. Biar kita setiap hari, Ya Allah. Ya Allah. Tak bantulah aku, Ya Allah, untuk ibadat pada-Mu, Ya Allah. Biar rasa begitu. Biar rasa hati kita begitu. Nak masuk Ramadan. Allah. Apa rahmat Allah sekalian. Itu cerita berkaitan persiapan. Ulama kita ni 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa persiapan. 6 bulan selepas Ramadan dia berdoa juga supaya Allah Ta'ala terima amalan sepanjang Ramadan. Allah. Kita bila ada pocik masuk TV3 Isytihar anak bulan Aidilfitri. Nampak dah kita kan Allah habis dah puasa. Allah seronoknya. Allah saya dah tuan-tuan. Allah rasa sedih malam ni. Allah nak beraya dah ye. Seronok kita hak tua pun. Budak-budak, adik budak-budak je. Sambut dengan bunga apinya. Allah nyam bola juga seronoknya ni. Allah, tak ulama kita menangis juga menangis ya Allah. Akhir Ramadan ya Allah, ampun kau rasa. Mu terima dah kau aku jadi hamba-Mu ya. Beredar dah kau aku hamba. Dia mari waktu. Waktu bila orang tahu nilai Ramadan ni, setiap detik dia sibuk tak tengok. Ada orang Ramadan sibuk tengok cerita Hindustan, cerita Korea, dia sibuk cerita apa cepat lambatnya buka puasa. Bila kita cerita, rasa sekejap je waktu berputar. Ada orang dia layan TikTok, ada dia layan Facebook, macam-macam. Dia rasa cepat waktu berputar. Dan muhasabah untuk diri kita bersama, biar kita rasa mahalnya Ramadan. Ramai orang dalam kubur nak balik nak masuk Ramadan. Ramai orang dalam kubur nak balik. Orang yang terdahulu ni. Kita ni dapat Ramadan banyak kali. Rasulullah dapat 9 kali Ramadan. Rasulullah dapat kita baca sejarah. Rasulullah dapat 9 kali Ramadan. Rasulullah puasa 8 bulan 29 hari. Ramadan tu 29 hari nak sebulan je 30 hari. Allah. Bila kita baca cerita sejarah Ramadan, Rasulullah sempat nak Ramadan. Kita ni lebih pada Rasulullah dapat Ramadan. Dah daripada kita umur berapa dah? Umur 30, 40 dah sekarang. Berapa kali Ramadan kita dapat? Lebih dah 10 kali kan. Kalau umur kita 20, 30 tu. Maksudnya umur 20 kali Ramadan. Banyak dah kan. So, rahmati Allah sekalian. Sebab tu kita kena berdoa kepada Allah. Jangan rasa kita hebat. Jangan kisah kita baik. Kita boleh baca Quran. Kita boleh. Tak ada melainkan kita mendapat rahmat Allah. Dah apa? Allah sebut, aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Bukan dengan banyaknya ibadat. Bukan. Kita tak mampu tak apa. Nak qiyam daripada lepas isyak sampai waktu subuh. Allah. Kita ni lah bukan ahli tahajud. Bukan ahli zikir. Bukan ahli sedekah. Bukan ahli puasa sunat. Bukan ahli apa. Kita ni ahli apa tak tahu lah. Dah. Apa katanya diri aku ni ahli apa. Rasulullah Ta'ala ni rasa siap belah kat aku. Dah. Infak pun
Sedekah pun lebih-lebih rezeki hak aku ada. Semaya pun lebih-lebih waktu aku kerja. Dah. Buat taat pada Allah Ta'ala ketika ada semangat, ketika letih aku tak buat taat. Dah. Jika pun aku tak cara, aku ni ahli apa? Ahli muzik. Kata kita kasih selamat. Kan? Kita ahli movie, ahli apa kita ni? Allah tu pun rasa ahli syurga dah kita. Allah rasa syurga dah kita. Rasa baik pada orang lain dah kita ni. Allah cukuplah dah. Ramadan ni kita pujuk hati kita. Pujuk hati kita nak jadi hamba Allah. Aku nak jadi hamba Allah sungguh dah. Tak sedar rasa hebat diri. Dah. Bukan tak sedar rasa bangga dengan harta. Kaya tak apa. Tapi tak ada rasa, tak rasa. Hidup ni dijamin dengan harta. Rasa semangat. Apa saya rasa segar nak senyum. Awal harta banyak dah, tak pusing dah. Jadi harta jaminan dia. Allah Ta'ala jaminan kita. Sebab tu motivasi terbesar hidup kita ni tuan-puan, Allah. InsyaAllah kita akan dapat takwa dalam hidup kita. Mudah-mudahan tuan-puan Ramadan kali ni kita dapat takwa. Dapat buah puasa tu takwa. Kita tanam comel-comel. Ni Ramadan hari ni kita nak tanam pokok ni, nak tanam amal kita dah. Kita gembur dah tanah ni. Paja dah ni, tanah kita ni. Tempah dah semua sama dengan istighfar. Istighfar juga. Sebelum masuk Ramadan dah buat taubat, lazimi solat sunat taubat. Dah tempah semak-semak ni. Kita pun baca hati kita dengan zikir, dengan Quran. Dah buat dah. Bulan Syaban dah macam Ramadan dah. Rasa gitu tuan-puan. Masa Ramadan dah. Kalau ada pasangan awak dah selawat ke hari ni, awak dah solat sunat duha ke hari ni. Seronoknya rumah tangga begini kan. Kalau rakan sepejabat, awak dah selawat dah hari ni. Allah maninya kan. Sebelum Ramadan dah buat dah. Awak dah baca Quran. Jom kita sama-sama. Awak dah selawat. Jom sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar kita rasa haibahnya Ramadan ni. Rasa ya Allah seronoknya Ramadan ni. Ya Allah. Tak sabar kita tamu Ramadan. Macam budak kecil boleh ceklat. Gitu. Macam kita dapat kereta Ferrari. Dah lebih pada tu Ramadan. Allah. Siapa konyok kata-kata. Tak bagi tahu Allah. Takut dah Ramadan. Allah. Tuan-puan, Allah terdoalah kepada rahmat Allah sekalian. Supaya Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Masuk Ramadan dengan keadaan hati yang terbaik, hati yang sejahtera, hati yang redha dengan Allah. Ramadan rukun Islam. Yang ketiga, Islam yang ketiga, biar kita rasa, begini lapar. Kalau tak ada makan ni, orang lain pun juga lapar. Tapi aku boleh berbuka. Orang lain kadang-kadang tak ada makanan. Biar kita rasa menilai sedetik sebab ada waktu-waktu mustajab doa. Tak 2/3 malam, kan? 2/3 malam. Kurangkan makan bulan Ramadan, lebihkan ibadat. Baiki diri kita. Cuba tengok Ramadan yang lepas. Banyak makan tu banyak amal. Jadi kalau banyak makan, kurang amal, pun masih dia rasa ahli syurga, dia rasa Allah sayang kita, tengok Allah Ta'ala sayang kita. Tapi dia rasa kita ni baik dah. Kita kena baikilah. Kalau banyak makanan, tak banyak makan daripada ibadat. Kita kena baiki ni. Dia bercakap ni banyak makan, tak. Lagi kita berceramah sampai masjid tu, sampai masjid ni akad kambing, nasi arak. Allah. Bila nak ibadatnya? Malam moreh pula. Allah. Bila nak ibadatnya? Tengah hari letih dah kerja lagi, sibuk lagi. Jaga anak lagi, jemur baju. Malam sibuk makan pula. Allah. Sebab tu muhasabah di kita tuan-puan untuk sama-sama menuju Ramadan. Boleh tuan-puan sekalian? Allahu Akbar. Saya agak-agaknya tuan-puan, kita semua dapatlah takwa, doa pada Allah. Ya Allah, bagilah takwa ya Allah. Rasa takwa tu, semua nak rasa sangat. Rasa akhlaknya takwa, percakapannya takwa, pelihatannya takwa, hatinya takwa, rumah tangganya takwa. Buat amalannya takwa. Jadi alhamdulillah berjaya Ramadan. Berjaya bila terbit Ramadan jadi orang baru. Ibarat masuk bengkel overhaul enjin. Overhaul 10 bulan ni dah berjalan dah. Masuk 10 Ramadan tukar minyak hitam, tukar hati, tukar buang dendam, buang sakit hati, buang sifat dendam dah. So benci pada pasangan, buang semualah. Berkelahi, mukit semua. Overhaul balik. Luar Ramadan, hati bersih. Allah. Boleh tahu apa rahmat Allah sekalian? Allah panjang pula bercakap ni. Ada bercakap gitulah. Tahu rahmat Allah sekalian. Itulah yang saya nak sampaikan malam ni, tuan-puan.
mudah-mudahan memberi manfaat pada saya lah khususnya yang bercakap ni, dan pada tuan-tuan juga, tuan-tuan doakan saya dan kita semua, dan tuan-tuan yang tuan-tuan saya difahamkan orang yang suka infak, tuan-tuan tuan-tuan jaga hati betul-betul, banyakkan infak, tuan-tuan jadikan agenda. Kalau kita orang bisnes, jadikan agenda infak, jaga hak tahfiz, anak yatim, agenda utama kehidupan kita. Kalau kat sini kita siapa usahawan, kerja sendiri, pastikan dalam poket kita tu ada hak orang lain. Dah banyakkan infak, lagi-lagi dekat hak tahfiz kita ni. Dah nikmatilah Allah, tepat ulama kita, dah ayahanda kita, guru kita ni, apa ni asaskan ni, biar kita sama-sama pakat support. Ramadan ni banyak lagi infak. Selagi mana orang guna, selagi mana budak-budak tahfiz, dia doa pada kita. Kita nak tumpan, kita nak tumpan doa-doa anak-anak yang mulia ni lah. Anak-anak syurga ni hafal Quran. Nak agak ke kita apa? Allah tua dah. Nak agak ke kita dah hafal Quran, masa macam jangan-jangan hafal dah. Jadi kita nak tumpan berkat, tumpan doa. Mudah-mudahan dengan doa, dengan berkat, dengan amal soleh kita tak seberapa ni, Allah Ta'ala pilih kita dapat takwa. Allah tengok hati kita, kita tak nak sangat esok-esok balik dapat Allah. Allah tanya balik bawa apa, jumpa apa hari ni. Dah. Kata-kata aku balik bawa takwa ya Allah. Allah Ta'ala kata kita tipu. Letihlah kita. Tak, masa dunia dulu bukan nak buat amal, nak buat sedekah, tapi mu nak orang puji, mu ni kaki sedekah dia ni, kan? Bukan mu nak tolong orang sangat, tapi nak suruh orang puji mu ni baik. Allah Ta'ala akan caput semua amalan tanpa kita. Allah Ta'ala akan caput kita dalam neraka dia. Sebab kita buat kerana manusia. Dan jaga hati kita. Kadang-kadang talbis iblis ni, untuk golongan agama, jaga dia. Untuk kita orang awam macam saya ni, yang tengok cerita yang hati masih fasik, hati masih munafik ni, cara kita, tapi kita mujahadah lah setakat kita. Mujahadah, jaga hati. Tengok semua daripada Allah. Kita akan tenang insya-Allah. Sakit pun, ya Allah, aku reda, ya Allah. Ramai-ramai orang, ya Allah, muji aku kena kanser. Contoh yang ada kanser, terima kasih, ya Allah. Lama dah bagi aku sihat. Muji aku sakit. Dosa aku banyak, ya Allah. Mungkin dengan sakit ni ampun dosa aku. Ya Allah. Gitulah orang ni, kita ni boleh melihat Allah dengan semua keadaan. Semua melihat Allah. Apa saja ujian hidup, melihat Allah. Kita akan tenang. Kita akan masuk Ramadan dengan baik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan dapatlah takwa tu. Hati yang tenang, hati yang ada Allah, setiap masa Allah. Tengah makan pun berdetik Allah. Ya sampai tahap tu tau. Makan Allah. Dia dengar kuliah pun berdetik Allah dalam hati. Tengah makan Allah. Nak tidur pun Allah. Ya kita nak Allah saja. Nak Allah saja hidup kita. Tuan-tuan, itulah kemuncak kehidupan insya-Allah. InsyaAllah takwa akan mudah-mudahan dari milik kita lah. Kalau kita persiapan hati, ibadah, diri, Ramadan kali ini, insyaAllah. InsyaAllah, Ramadan yang terbaik. Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan pastikan setiap Ramadan yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun rasa saya dan kita semua. Saya ucap terima kasih di atas jemputan. Saya mohon maaf jika ucapan saya, perkongsian saya tak mencapai objektif. Saya ni bukan orang alim tuan-tuan, tapi minat pada ulama, berlatih-latih cakap agama, hati masih fasih, hati masih kotor. Cakap ni nak tumpang barakah orang mendengar, nak tumpang keikhlasan hati tuan-tuan yang sudi mendengar, dan tumpang barakah Allah hati ni, nak jaga susah. Tuan-tuan doakan juga untuk saya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa saya yang salah, yang silap ni semua kejahilan saya. Yang lebih, yang baik tuan-tuan apa tu semua kekuasaan Allah. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.